الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid Mukim mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Dan insyaAllah pada pagi ini sebelum kita membaca dan mempelajari surah Al-Mursalat, Alhamdulillah kita syukur, panjatkan rafa'kan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala masih lagi bagi kepada kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mula juzuk ke-29 daripada surah Al-Mursalat, daripada surah yang belakang, surah yang ke-77 yang ada 50 ayat. Dan surah ini dinamakan surah Makkiyah. InsyaAllah kita akan baca dulu dan kita akan lihatlah tadabbur makna-makna insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ
للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita baca 50 ayat. 50 ayat daripada surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, nama surah Al-Mursalat diambil daripada ayat yang pertama, wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Al-Mursalat, Al-Mursalat ni atas wazan maf'ul. Maf'ul ni dia dalam bahasa Arab, kita kena tahu sikit-sikit lah. Perbuatan fi'il, perbuatan fa'il orang yang membuat, maf'ul yang dibuat. Fa'il yang membuat, maf'ul yang dibuat, tempat buat, alat buat, dia ada situ. Jadi perkataan-perkataan ini dia contoh daraba. Contoh daraba makna telah memukul, itu perbuatan. Daribun yang membuat, orang yang memukul. Madrubun orang yang dipukul.
Dia bahasa Arab dia kita kena tahu semua tu. Tempat yang kena pukul berlaku tempat tu dia panggil madrabun. Midrabun dia panggil alat pemukul. Jadi benda tu kalau kita belajar bahasa Arab kita kena tahulah. Jadi di sini mursal, dia panggil mursal. Mursal ni maksudnya orang yang mana sesuatu yang diutus, yang kena utus. Jadi kita pun pernah dengar perkataannya arsala mana mengutuskan. Arsalallahu. Arsalallah, Allah mengutuskan. Jadi kita pun pernah dengar perkataan rasul. Rasul tu maksud apa? Utusan. Utusan. Dia panggil kata terbitan. Jadi di sini mursal. Mursal ni maksudnya daripada rasul tadi, rasul utusan. Jadi mursal ni yang diutus. Yang diutus. Kita hantar orang. Mana orang tadi kita panggil orang yang kita hantar tadi dia panggil utusan. Raja dia hantar utusan dia untuk jumpa kepada siapa dengan siapa, dengan rakyat ke dengan apa. Dia panggil orang tengah ni yang diutus ni dia panggil mursal. Jadi dalam ayat ni surah ini dia ambil daripada perkataan mursalat. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan utusan. Jadi utusan ni mursalat ni bukan satu, bukan dua, bahkan banyak. Jadi kita pening lagi tu utusan macam mana. Jadi di sini utusan ini ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawasanya utusan-utusan ini utusan kita lihat dululah makna ni dia ada empat makna utusan ini. Utusan bila kita buka tafsir, antaranya tafsir yang buka ni tafsir Hamka, ada lagi tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir lain. Bila kita melihat kepada makna itu, ada penafsiran-penafsiran yang membawa makna al-mursalat itu iaitu utusan dipecahkan kepada tiga, dipecahkan kepada empat. Yang pertama, utusan itu terdiri daripada malaikat. Malaikat. Dan yang keduanya angin. Angin. Malaikat, angin pun juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi? Iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim pun juga dikenali sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Angin, malaikat, ayat Quran dan rasul-rasul. Jadi bila disebut wal mursalat ya urfa ni, maka biar kita nampak Allah Taala sebut yang dikeluarkan pandangan oleh ulama-ulama tafsir. Ada yang mengatakan yang pertama angin, yang kedua malaikat, yang ketiga ayat-ayat Quran itu sendiri. Wal mursalat itu ayat Quran. Dan yang keempatnya iaitu rasul-rasul. Rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan itu mursalat juga. Jadi kita lihat adalah pendapat-pendapat berbagai-bagai lah. Di antaranya riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hatim daripada sanad Abu Hurairah yang dimaksudkan dengan mursalat ini ialah malaikat. Sufyan al-Thawri dengan sanadnya Abdullah bin Mas'ud yang dimaksudkan al-mursalat ini adalah angin.
Menurut Abu Saleh, yang dimaksudkan dengan rasul-rasul, yang dimaksudkan dengan al-mursal ini adalah rasul-rasul. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat keseluruhan surah Al-Mursalat ni, surah Al-Mursalat 50 ayat ni, maka di dalam ini, dalam surah ini ada 10 peringatan. Kita akan tengoklah peringatan. Ada 10 peringatan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya peringatan berkaitan dengan perubahan besar, yang mana perubahan ni dia akan terjadi, iaitu apa dia? Kiamat. Perubahan besar yang manusia pada ketika itu boleh melihat, manusia yang masih berbaki, yang masih hidup tinggal pada masa itu boleh melihat suasana berlakunya kiamat. Peringatan yang kedua dalam surah Al-Mursalat ni ialah akibat yang ditanggung oleh umat-umat yang terdahulu yang tidak mengendahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala hantar para nabi rasul. Jadi mereka tak endah, tak percaya, tak heran, bahkan mereka ni nak membunuh pula nabi-nabi ni. Peringatan yang ketiga ialah berkaitan dengan asal usul kejadian manusia. Dalam surah Al-Mursalat ni Allah Ta'ala menceritakan asal usul kejadian manusia daripada setitis air mani pergi kepada seketul darah, pergi kepada seketul daging, yang mana Allah Ta'ala letakkan di dalam rahim ibu. Lepas tu peringatan yang keempat dalam surah ni berkaitan dengan peringatannya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan bumi, gunung ganai, sungai yang mengalir, semua ni adalah untuk manusia. Bukit bukau ni semuanya untuk manusia. Kita boleh buat rumah ni dengan ada bukit bukau. Dengan ada bukit bukau tadi, manusia boleh buat rumah, boleh guna kayu. Pohon kayu yang diambil dalam hutan tu, di bukit bukau tu. Lepas tu kita yang boleh buat apa ni, buat rumah tu, guna seming, guna apa tu, ambil daripada bukit belakang tu, batu-batu dan sebagainya. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan juga dalam surah ini berkaitan dengan azab seksa, ancaman, yang mana siapa dia yang ingkar perintah Allah, terimalah azab daripada Allah SWT. Peringatan yang ke-6, ke-7 adalah membayangkan betapa bengong yang akan menimpa diri orang-orang yang tidak mahu menuruti jalan yang benar itu. Bilanya akhirat kelak lah. Betapa bengongnya mereka, menyesalnya mereka. Sebab apa? Sebab atas muka dunia ni tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena balik tak boleh dah. Peringatan yang ke-8-nya iaitu bahagia yang akan dirasai, kenikmatan yang akan dirasai oleh orang-orang yang bertakwa. Di atas muka dunia ni macam-macam ketaatan yang mereka buat. Bila mana masuk negeri akhirat, mereka rasa alhamdulillah bertuah, rasa selesa. Dan peringatan yang ke-9-nya, Allah Taala peringatkan singkatnya, peringatan singkat tetapi penuh ancaman kepada orang yang mendustakan itu, bahawa kalau mereka berbangga dengan kederhakaan, hanya akan mereka rasakan sebentar. Duduk atas muka dunia ni singkat saja. Duduk berapa tahun nak duduk? 100 tahun. Jarang orang. Kalaulah boleh duduk 100 tahun, 100 tahun dunia berbanding dengan 100 tahun akhirat, Allahu Akbar, tak padan. Jadi maknanya akhirat itu lebih lama. Dunia ni sekejap saja. Kita pun berasa sekejap ya duduk.
Ni kita berasa meta je duduk tua dah kejap lagi berasa sekejapnya duduk mati dah kita akan lalui. Dan peringatan yang ke-10 ialah catatan yang maknanya catatan tentang orang yang mendustakan. Jika disuruh tunduk pada Allah SWT, mereka masih lagi sombong, tidak nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah ini kita akan belajar yang mana Allah Taala juga ulang dalam ayat yang kita tengok tadi. Ada beberapa ayat yang berulang wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail, kita akan lihat mana wailun. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Sempat beberapa ayat kita lihat tadabbur makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa ni kalau kita lihat kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsir Ar-Razi, jadi kita lihat maknanya wal mursalati urfa. Wa tu di situ wawul qasam. Waw al-qasam iaitu waw sumpah lah. Allah Taala bersumpah demi wal mursalati urfa, demi yang diutus membawa kebajikan. Yang diutus ni mengikut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu kita panggil Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi sebut demi yang diutus yang membawa kebajikan ini ialah malaikat-malaikat. Yang mana malaikat-malaikat ni membawa, orang panggil diutus oleh Allah Taala supaya mereka ni membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok malaikat contoh Mikail, Allah Taala suruh jaga hujan waktu hujan. Waktu hujan ni malaikat yang bernama Mikail. Maka hujan-hujan ni dengan turunnya hujan, bila berlakunya kemarau, maka kita berhajat kepada turunnya hujan. Hujan-hujan ni rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat-malaikat ni yang diutus ni untuk nak membawa, orang panggil tugas-tugas ni, buat melakukan tugas-tugas ni dipanggil wal mursalat. Demi malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah SWT yang membawa kebajikan. Fal asifati asfa. Kita tengok dulu makna yang yang dikehendaki yang dikeluar pandangnya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi kata wal mursalat ni ialah malaikat-malaikat. Jadi kita tengok dulu makna ini. Lepas tu ayat yang kedua, fal asifati asfa. Fal asifati asfa, yang mana Allah Ta'ala juga bersumpah yang mana malaikat-malaikat ni terbang. Malaikat ni terbang yang terbang. Fal asifati asfa, terbang dengan sekecang-kencangnya. Malaikat ni Allah Ta'ala buat dengan cahaya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan cahaya, maka pergerakan malaikat ni laju sekelip mata saja. Cahaya ni kita tengok kilat. Kilat dengan guru mana dulu? Kilat dulu, cahaya dulu. Maka Allah Ta'ala jadikan malaikat-malaikat ni ada sayap. Kita tak ada nak fikir tu. Tak ada nak fikir, bukan kita buat, Allah Ta'ala buat. Maka kita terima sahaja. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikat bila mana mereka ini terbangnya,
terbang dengan fal 'asifati 'asfa, terbang dengan laju. Wan nashirati nashra, wan nashirati nashra. Bila kita rujuk juga dalam ayat yang menghuraikan, menyokong kepada fal 'asifati 'asfa ni, bila kita rujuk dalam surah Fatir ayat pertama, Allah Ta'ala sebut juga berkaitan dengan malaikat-malaikat yang ada sayap. Ada 2, ada 3, ada 4 sayap-sayap malaikat ni. Dan Jibril ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Jadi malaikat-malaikat ni betul lah dia boleh bergerak dengan pantasnya sebab mereka ada sayap. Dan ayat yang ketiga, wan nashirati nashra, wan nashirati nashra, dan yang menyebarkan dengan seluas-luasnya rahmat Allah SWT. Malaikat-malaikat ni dia menyebarkan dan dengan luasnya rahmat Allah SWT. Jadi malaikat juga ni, wan nashirati nashra. Wan nashra ni makna yang menyebarkan, yang menyebar luahkan rahmat Allah SWT. Fal fariqati farqa, dan yang membezakan dengan sejelas-jelasnya di antara hak dengan yang batil. Fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udhran aw nudhra, fal mulqiyati dhikra. Maka yang diutus itu menyampaikan peringatan. Maka wahyu ilahi, wahyu yang malaikat bawa tadi, iaitu dalam wahyu itu diisikan dengan makna membezakan hak. Ada hak, nak membezakan hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya buat dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala supaya jangan buat. Allah Ta'ala larang jangan buat, maka wahyu itu dia panggil peringatan. Maka peringatan ini juga Allah Ta'ala sebut udhran aw nudhra, udhran aw nudhra, untuk memberi ampun. Udhran ni mana minta uzur. Jadi peringatan Allah Ta'ala hantar wahyu-wahyu ni melalui malaikat ni, maka tugasnya adalah, orang panggil tujuannya adalah udhran aw nudhra. Udhran aw nudhra, untuk memberi keampunan dan juga memberi amaran. Jadi ini di antara pendapat Imam Ar-Razi. Dalam tafsir Ar-Razi, itulah makna yang diketengahkan oleh siapa? Oleh Imam Ar-Razi berkaitan dengan huraya kepada wal mursalati urfa. Kita pergi pula, kita tengok pula tafsiran yang kedua, iaitu yang dimaksudkan dengan wal mursalati urfa ini ialah iaitu angin. Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri, diambil pada Abdullah bin Mas'ud, dia kata yang Allah Ta'ala sumpah ni wal mursalat ni ialah demi angin. Angin hak tadi malaikat. Yang tafsiran yang kedua, wal mursalati urfa, demi yang diutus membawa kebajikan. Angin, angin sepoi, angin sepoi-sepoi, yang membawa kebajikan ni mana udara. Kita duk rasa sedapnya duk tepi patang ni, bau. Tu wal mursalati urfa, angin-angin yang baik, orang panggil, yang memberi keselesaan kepada manusia. Jadi angin-angin ni dia panggil angin-angin yang membawa kebajikan, iaitu kita panggil, kalau istilah sainsnya ada oksigen, kita pula keluar ke karbon dioksida. Jadi kita berhajat kepada angin. Kalau tak ada angin tak, berasa tak boleh duduk lah.
Jadi nak kepada angin tu. Maka angin-angin ni Allah Ta'ala bersumpah wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa, dan yang terbang dengan sekencang-kencangnya. Dan wal 'asifati 'asfa ni iaitu angin juga. Angin hok mana? Angin kencang. Angin kencangnya angin ribut. Ribut taufan dan sebagainya. Yang kita tengok baru ni di mana? Di Maghribi ke di mana? Filipina baru ni. Filipina. Allah Akbar, dahsyat. Angin ni jangan main. Angin ni kita tengok dia kelajuan dia tu. Bila dia laju molek tu beratus kilometer saja dia dah lari. Dan jangan kita kata angin ni tak ada apa, jangan. Terakak rumah. Terakak rumah, runtuh bangunan, cabut bomba stadium tu, kita tengok terakak bomba stadium. Kuat dah tu bomba stadium. Apa ni kita tengok motosikal tu bergerak. Angin tolak tu motosikal bergolek. Keduh. Kereta tu terbalik. Tu angin. Jadi angin-angin ni yang orang panggil angin ribut taufan ni, maka nama dia fal 'asifati 'asfa. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk dia angin ribut taufan ni. Wan nashirati nashra, wan nashirati nashra, dan yang menyebarkan seluas-luasnya. Iaitu ada juga angin yang menyebarkan seluas-luasnya, baik menyebarkan rahmat Allah SWT ataupun menyebarkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak penyakit yang dibawa oleh angin, dia panggil penyakit azab yang dibawa, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk dengan disebarkan penyakit-penyakit ni oleh angin bawa tu. Kita tengok sakit kuku dengan mulut, kita panggil apa lagi, ayam, ayam sesama burung, ayam dan sebagainya, mapuh, itik asal, mapuh. Sebab apa? Angin bawa penyakit tadi, virus-virus. Wan nashirati nashra, dan angin yang menyebarkan seluas-luasnya, dia boleh bergerak semua atas muka dunia ni. Allah beri kepada angin ni. Wal fariqati farqa, maka yang membezakan dengan sejelas-jelasnya. Maka adalah di antara angin itu ada angin yang dia panggil angin sepoi-sepoi, angin puting beliung, dia panggil sekukuk bulu. Angin membawa penyakit, angin membawa rahmat, semuanya dapat memperbezakan di antara manusia yang teguh imannya dengan yang lemah. Fal fariqati farqa ni, laksana landasan angin itu jualah jiwa manusia. Mana yang tidak kuat tumbang, hok mana hok kuat, maka walaupun ada hok tumbang, ada yang tidak tumbang, yang masih kuat. Seperti diibaratkan orang panggil melawan angin-angin tu. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Bila mana orang panggil angin tu marinya, jadi itu membezakan. Bila angin mari, nak membezakan di antara tunjai tu kuat tak kuat, bangunan tu kuat tak kuat. Tengok bila angin mari tak ada dengan laju, ada jenis bangunan boleh runtuh, ada bangunan tak boleh runtuh. Bila mari angin tu, maka angin ni dipanggil yang membezakan, boleh membezakan di antara suatu benda yang kuat tempat dia dengan tak kuat. Fal fariqati farqa, angin tu sendiri yang menunjukkan, membezakan di antara bila kita tengok bangunan-bangunan tu, ini kuat, hak ni tak kuat. Angin lah. Kalau angin tak tiup tadi, kita tak tahu bangunan kuat tak kuat. Orang Jepun dia bina bangunan hok setakat hari ni dia mendahului negara-negara lain, kerana mereka ni tempat kekerapan berlakunya tsunami.
Dia buat bangunan ni, kalau goyah tu, bila goyah tu dia boleh tetap lagi. Dia tak utuh lagi. Kita kalau goyah dekat pakai utuh sudah tu. Sebab tu dia panggil kecanggihan yang mereka cuba cuba buat. Tetapi tsunami itu dah ada sama. Dan ayat yang kelimanya fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyati dzikra, maka yang diutus menyampaikan peringatan. Segala angin-angin itu memberi peringatan kepada manusia. Bila mana Allah Ta'ala nak suruh manusia rasa nyaman, maka angin itu sepoi-sepoi. Bila Allah Ta'ala beri kepada orang panggil kemurkaan, nak memberi kemurkaan, nak menunjukkan kemurkaan, maka Allah Ta'ala hantar angin-anginnya yang dahsyatnya seperti taufan dan sebagainya. Udhuran au nudhura, udhuran au nudhura, yang memberi ampunan dan ancaman. Maka tuan-tuan semua, maka dengan angin tadi itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala nak memberi ancaman kepada manusia-manusia sekiranya Allah Ta'ala menghantar angin-angin ribut taufan dan sebagainya. Itu tafsiran yang kedua. Itu tafsiran yang kedua. Dan esok pagi, esok tak ada, esok kami lah. Esok kami, insya-Allah kita akan lihat tafsiran yang ketiga esok hari Khamis, insya-Allah sempat lagi lah. Jadi kita lihat kepada tafsiran yang ketiga sambungan esok lah, iaitu yang dimaksudkan ialah Al-Quranul Karim. Tafsiran iaitu Al-Quranul Karim yang dimaksud dengan Al-Wal Mursalati Urfa. Jadi dia di depan ni ya, dan belakang tu tak apa dah, depan ni ya, biar kita tahu Wal Mursalati Urfa tu. Jadi 4 tafsiran. Jadi yang buat sekolah tu dulu dah untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi yang mengucap terima kasih semua yang hadir, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan dia sendiri, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.